dan berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bila masuk saja dalam apa-apa tajuk, sebab kitab ni adalah kitab hadis. Kitab ni adalah kitab hadis. Tapi setiap kali dia masuk dalam kitab hadis pun, Imam An-Nawawi akan memulakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Apa ni dia pun dalil-dalil daripada Al-Quran yang berkait dengan tajuk yang nak kita bincangkan, itulah memaafkan dan berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Allah berfirman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Surah Al-A'raf ayat 199. Tuan-tuan buat apa ni? Tuan-tuan buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tanda elok-elok. Tanda elok-elok ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mana yang tak ada kitab, jadikanlah buat catatan elok surah Al-A'raf ayat 199. Khudh al-afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Allahumma salli ala Muhammad. Ada 3 benda yang Allah suruh kita ni orang beriman buat. Nombor 1, suruh apa? Maafkan. Buat pilih lagu mana pun kat kita, tak apa, aku maafkan. Boleh tak? Boleh tak? InsyaAllah boleh tak? Senang nak cakap kan, nak buat susah. Mendalam hati kan. Dia apalah dalam hati kita tu sifat manusia. Kita susah nak maaf, kita rasa terentak kat hati, kita rasa sakit hati, itu sifat manusia. Dan bukan senang nak buat benda, nak buang benda dalam hati. Bukan senang nak buat, nak bagi dia jadi benda dalam hati ni susah. Antara benda paling payah sekali ialah untuk kawal hati. Kat luar kita boleh kawal, hati susah nak kawal. Sebab tu kita ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita kadang-kadang jumpa orang kata jangan duduk mengata ke orang, jangan duduk pelekeh orang, jangan duduk buruk orang. Sungguh kita memang tak buat. Mulut kita tak kata, tangan kita tak buat, tapi hati kita kata juga. Betul kan? Duduk orang pakai budak betul begini lah. Awak dah pasal aku dia elok. Astaghfirullahaladzim. Ya, astaghfirullah. Kalau orang tengok aku buat ni bagus juga. Kan? Dia pergi bersedekah lebih sikit itu. Kalau orang nampak ni bagus. Dia tak mau orang nampak pun, dia bukan nampak, tapi hati tu, lintasan hati ni sentiasa ada. Dia sadar, kita semayang, kita buat ibadat, kita harap orang tengok. Kita buat apa-apa kelebihan, kita harap orang pandang, orang iktiraf kita. Macam itulah sifat hati. Tapi selagi kita tak zahirkan dia dengan perbuatan, lagi tu Allah tak kira. Itulah kelebihan kita di umat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat takut dah bila Allah turun ayat tentang Allahumma salli ala Muhammad, Allah kira apa yang dalam hati dia. Para sahabat dah mula takut dah. Habis macam mana kami Rasulullah ni? Kalau Allah kira semua apa dalam hati, pakai tak ada apa dah. Kalau betul Allah kira apa semua yang dalam hati kita ni, pakai tak ada apa dah kita ni. Amal kita ni tak pakai apa dah. Dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya, dengan saya semua mengatakan orang yang dengan apa benda kita tak buat dengan hati kita ni. Tapi Maha Allah Maha pengasihaninya Allah, Maha penyayangnya Allah. Allah buat apa? Allah hanya akan kira apa yang sallallahu alaihi Muhammad kita buat. Jadi Allah kata khudh bil afwa, jadilah kamu orang yang pemaaf. Maaf tentang mana? Tentang perbuatan. Tentang buat kita tu. Kita memang nampak cara kita ni maafkan orang. Jumpa dia kita tegur, walaupun hati tu terasa juga. Ada simpan ni. Nak simpan sampai mana? Nak simpan marah tu sampai tahun mana? Nak buat pergi sampai mati? Masalah susah, kat akhirat dia susah. Yang dia ingat senang nak buat pergi. Biar Ustaz sakit hati sungguh dengan dia. Jumpa tu untuk kat akhirat. Ingat senang-senang kat akhirat. Dia akan menyebabkan kita susah kat padang mahsyar, dia akan menyebabkan kita susah di alam barzakh,
Dia akan menyebabkan sampai ini yang mungkin tak selesai nanti sampai kita nak masuk syurga. Payah yang cerita. Dah lah, sudah-sudahlah. Tapi hati saya, Ustaz, biar dulu nanti tu. Pelan-pelan pujuk-pujuk, lama-lama dia hilang. Tapi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma perbuatan kita tunjuk kita maaf, dia jumpa bagi salam. Dah mengaji hari ni. Elok keluar lagi jumpa dia, kita duduk bengang kat tu. Elok keluar jumpa dia. Ustaz kita bagi salam. Assalamualaikum. Dia pun terkejut, rebah. Mak ni. Dia pun terbah, dia kata apa? Dia ni pasal apa tu minta maaf kat aku ni, buang tebiak nak mati dah apa. Lepas tu dia pun kata ni siapa ni? Nak mati ke? Dia pun balik susah hati, aku nak mati ke apa? Tiba-tiba aku nak maaf kau. Dia kata buang tebiak sungguh. Dah Allah suruh. Dah mengaji. Dah nama dia mengaji kan. Mengaji ni benda kita tak tahu, tiba-tiba kita jadi tahu. Bila kita tahu, kita kena buatlah apa yang kita mengaji. Mengaji. Siapa suruh? Bukan saya suruh. Bukan saya suruh. Sallallahu Muhammad. Cuma kita duduk sekali lah ni. Salah duduk kelip-kelip tu apa, ada benda apa tak puas hati, pergi jumpa, pergi settle bah, ya sudah. Masing-masing pun kadang-kadang ada pegangan dia masing-masing, ada dia punya apa, pendapat dia kadang-kadang tak ngam dengan kita kata lagu ni, dia kata lagu tu, adalah benda-benda pergi jumpa. Sebab tu banyak jalan penyelesaian yang Allah tunjuk dalam kehidupan kita ni. Kalau tak mampu rasa nak pergi berjumpa, dia bercakap depan-depan, ambil orang ketiga untuk duduk yang boleh tolong bantu untuk jadi penyelesaian. Apa saja dalam kehidupan ni, kawan-kawan ke, rumah tangga, suami isteri ke, anak pinak ke apa benda saja yang berlaku dalam hidup kita ni, ada masalah, ada jalan penyelesaian dia. Allah kata apa? Balik kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah suruh. Quran suruh macam mana? Hadis Nabi suruh macam mana? Suruh pergi selesai lagu mana? Quran suruh lagu mana? Quran suruh memaafkan. Tapi tak Ustaz, kalau lah dia tak tahu apa yang saya nak beritahu, sampai bila pun dia macam tu, apilah beritahu. Tapi Ustaz, saya tak boleh nak bercakap dengan dia, saya tak boleh, dia tak terima. Api bagi kat orang yang boleh tolong beritahu. Banyak aja jalan-jalan ni kan. Bahkan Nabi SAW kata apa? Allah akan bina satu rumah di tengah syurga kepada orang yang mengelak daripada bala walaupun dia betul. Kan? Saya semua, walaupun dia betul, Allah akan bagi satu istana dalam syurga. Mengelak pada bala, tak satu bala lah, ambil pergi dia. Saya pun kadang-kadang kutu. Ambil pergi dia. Tapi lah hati ni mengkam lah kutu, macam nak meletup. Kadang-kadang terlepas-lepas cakap kan. Tapi terlepas cakap sudah sekali dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, Allahumma salli Muhammad. Yang kedua Allah kata apa? Wa'mur bil ma'ruf. Ajak orang untuk buat baik. Kena buatlah. Ini dua perintah Allah yang kedua ni, suruh orang buat baik. Buatlah, carilah jalan-jalan apa supaya orang semua buat baik, buat kebaikan. Kita dah suruh orang buat baik bukan sebab kita ni baik, tapi sebab kita tahu kata kita tak baik. Kan? Tambah kita duduk dalam madrasah ni tuan-tuan. Sedaya semak kita pun tahu kita ni salah banyak, silap banyak, dulu macam-macam benda kita buat. Lepas tu duduk mengaji sikit-sikit, ajaklah. Siapa madu'u kita paling dekat? Madu'u ni orang yang nak kita sampaikan. Siapa paling dekat kali? Anak-anak kita lah. Anak-anak kita, keluarga kita. Suruh. Tak mana kita tahu, tentu kita suruh. Tak mana kita dapat, tentu kita ajak. Yang ketiga, wa'rith 'anil jahilin. Kata apa? Berpalinglah kamu daripada orang jahil. Paling kamu daripada orang jahil. Ulama mufassirin sebut apa? Pasal apa suruh berpaling daripada orang jahil? Untuk selamatkan dia daripada kejahilan dia. Orang jahil dia akan buat benda-benda yang kadang-kadang tak masuk dengan akal, yang akan merosakkan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang jahil ni kadang-kadang buat apa tuan sekalian sampai ke tahap subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, dia boleh buat benda-benda yang menyebabkan dia jatuh syirik. Orang jahil sebab dia jahil, dia tak tahu. Lagi kita layan dia akan menyebabkan dia makin jatuh pada kesyirikan dia, jatuh kepada kerosakan dia. Maka kata ulama mufassirin, berpaling daripada kebodohan orang itu dapat memadamkan kejahatan dia. Dia nak buat jahat, disebabkan kita paling pada dia, kita tak mau sama dengan dia, kita tak mau dengar, kita tak mau duk layan dia, maka dia berhenti daripada duk cakap, dia berhenti daripada duk buat. Kadang-kadang orang tengah mengumpat.
Nabi kata apa? Ustaz Muhammad ngalanggang lah. Awak dia tu. Siapa ni? Awak itu. Jadi subhanallah Ustaz Muhammad, kadang-kadang orang duk ajak, orang duk mengumpat. Nabi kata apa? Dia kata orang pergi dengar orang mengumpat ni. Orang mendengar orang mengumpat tu sama aja macam orang mengumpat. Siapa? Pasal dengan kita pergi mendengar tu menyebabkan dia terus mengumpat. Kalau kita tak pergi dengar dia, tak pergi tadah telinga dia dengan umpatan itu, maka dia pun tak mengumpat. Tahu tak? Orang duk buat satu benda maksiat, satu benda jahat, kadang-kadang dia nak perhati, dia nak tengok, dia nak orang layan, dia nak orang ikut. Bila dengan kita duk pergi melayan, kita duk perhati, kita duk ikut, itu menyebabkan dia masih melakukan maksiat tersebut. Kalau kita tak pergi, kalau kita tak layan, kita pergi tengok, akhirnya dia tak buat tu. Mengelak diri daripada dia tu salah satu daripada cara untuk membantu dia supaya dia tak terus buat kemaksiatan dan kejahatan tersebut, disebabkan kejahilan dan kebodohan dia. Itu tujuan dia Allah suruh kita berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata, mereka berkata kau diam sedang kau dibantah, dan kau katakan kepada mereka, menjawab itu kunci untuk pintu keburukan. Tengok nah, apa Imam Syafi'i pesan kat kita. Bila dia cakap, kita diam. Orang bodoh ni, bila dia bercakap, kita diam. Saya Allah Muhammad. Saya Muhammad. Sedangkan kau dibantah, dia duk kata kat kita lagi. Dan kau katakan kepada mereka, kau nak mengajak mereka, kata kat mereka lagu ni. Saya Allah Muhammad. Menjawab itu kunci kepada pintu keburukan. Lagi hidup menjawab, lagi itu buruk. Lagi kita berujar, lagi itulah keburukan akan main. Betul tak tuan? Dia tak reti. Bila dia bodoh, bila dia jahil, dia akan menegakkan, orang kita peribahasa kita ni, menegakkan benang yang basah. Benang basah bukan boleh tegak pun, tapi 20 nak tegak tu lah. Nak pun betul pasal kejahilan dia. Lagi kita menjawab, lagi akan menjerumuskan dia kepada keburukan dia, kesesatan dia, kesilapan dia. Ini adalah Sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kata Imam Syafi'i lagi, memaafkan orang jahil atau bodoh adalah satu adab. Memaafkan orang jahil atau orang bodoh merupakan satu adab. Rupanya dia kebaikan. Saudara Muhammad. Ya, dan di dalamnya ada perbaikan untuk menjaga kehormatan. Jaga kehormatan kita, jaga kehormatan dia. Lagi kita berujah dengan dia, duk keling dengan dia, lagi itulah terjerumus dia ke dalam kerosakan. Lagi kita duk melayan dia, lagi kita duk berujah dengan dia, itu menunjukkan kita sendiri pun tumpang bodoh. Orang bodoh yang duk layan orang bodoh ni, orang bodoh ya. Tengok ni, kita jumpa orang gila, duk layan nak dia, duk berujah dengan dia. Kita tak kata dia gila. Kita hang ni tak boleh buat aku ni, hang ni apa semua. Dia kata hang ni siapa? Kata hang duk buat aku ni apa semua ni, hang gila ke aku gila, dia kata. Dia orang gila duk berujah dengan orang gila. Mana hang tak sembahyang ke, hang ni gila ke apa tak sembahyang, dia kata. Dia gila. Tapi kalau orang gila dia boleh layan semua orang gila kot. Maka Sayyidina Muhammad ada kehormatan kita bila kita mengelak, bila kita duk berujah atau bergaduh dengan orang bodoh. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hijr ayat 85. Salli ala Sayyidina Muhammad. Fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Surah Al-Hijr ayat 85. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yakni bergaullah dengan mereka dengan pergaulan yang penuh santun
dan saling memaafkan. Tengok tu Allah perintah. Bila kita maafkan orang, apa kita kena buat? Ni tindakan kita bila kita kata kita maafkan orang. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tak faham tu pasal apa ni? Awak yang teruk sangat hari ni. Pasal apa? Dia kambat ni macam mana? Pasal apa? Sekejap tolong beritahu Ustaz pasal apa, nak tahu sebab pasal apa. Nampak teruk sangat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Allah sebut kata apa? Salli ala Muhammad Allah. Bila kita memaafkan orang dalam perintah ayat ni, maka Allah suruh buat apa? Maafkan mereka dengan cara yang baik. Apa maksud maafkan mereka dengan cara yang baik? Selepas kita memaafkan, kita bergaul balik dengan mereka dengan pergaulan yang penuh dengan santun dan saling memaafkan. Oh ni payah tuan-tuan. Kata saya maaf sudahlah Ustaz. Lebih-lebih dak kot. Nak pergi jumpa, nampak dia berjalan kot ni, kita konak kot ni. Tak boleh pergi lah. Tak boleh pergi. Tengok muka pun tak boleh. Kalau bercakap tu tengok ke bawah. Kan? Kita pergi, Ustaz suruh kita pergi lah. Pergi maaf-maaf lah. Pergi salam-salam maaf lah. Pergi salam-salam maaf. Salam apa? Dah orang suruh. Pergi menghadap pergi lah. Tapi tengok muka tak boleh. Macam ni tengok. Tapi Allah suruh buat lagu tu. Allah suruh pergi bergaul macam biasa. Macam mana orang lain yang tak ada masalah dengan kita dapat, macam itulah dia patut dapat. Satu benda yang sangat susah untuk kita buat, tapi itulah perintah Allah untuk kita buat. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau semua orang buat lagu ni? Semua orang jadi lagu ni. Kita ada masalah dengan orang, kita pergi selesai, kita minta maaf, lepas tu baik macam biasa, macam tak ada apa. Semua orang berakhlak macam mana akhlak yang diperintahkan oleh Allah. Aman sungguh dunia, aman. Kita tak ada masalah. Tak ada nak dengki, sakit hati dengan orang, tak ada nak pendam rasa, tak ada dia penyakit, tak ada nak apa, tak ada. Tenang je hidup tenang je. Memaafkan dan bermuamalah dengan dia balik macam mana, bergaul balik macam mana biasa. Tapi cakap tu macam impossible lah. Nak buat lagu tu Ustaz macam impossible dia Ustaz. Pasal apa? Pasal kita duk raih hati kita je. Apa yang kita duk raih tu ialah hati kita je. Kita duk raih nafsu kita duk raih keinginan kita duk raih benda apa yang kita nak. Kita tak raih apa yang Allah nak kita. Allah tahu tak? Bila Allah suruh, Allah tahu. Allah suruh kita, Allah tahu kita mampu buat. Bila Allah suruh kita, Allah tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bebankan seorang dengan benda yang dia tak mampu untuk buat. Tapi kita begitu. Allah, Ustaz cakap boleh lah, Ustaz tak kena. Gitulah. Kita kata boleh lah, nasihat boleh lah, tak tahu apa aku rasa. Macam itulah kita layan apa kita rasa je. Allah kata tak, maafkan dia, bergaul balik dengan dia macam mana biasa. Dia boleh buat ni kalau kemas lah. Tapi itulah Allah perintah. Tak apalah Ustaz buat. Tengoklah Ustaz lagu-lagu mana. Kan Allah Ustaz. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 22. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampuni kamu? Surah An-Nur ayat 22. Ayat ni ada asbabun nuzul dia. Asbabun nuzul dia tuan-tuan, asbabun nuzul dia cerita tentang mithah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mithah ni tuan-tuan, dia ni seorang sepupu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang miskin, tak ada apa-apa. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang duk biaya kehidupan dia. Dalam kehidupan dia ni Sayyidina Abu Bakar lah duk setiap hari pergi bagi beras kat dia, taklah beras bagi gandum kat dia, nak beli apa dia bagi. Memang dia Sayyidina Abu Bakar yang duk jaga dia. Dan dia daripada kalangan Ahlul Badar yang
turun pergi perang Badar tu, dia salah seorang. Ini maksud ni dia dapat kemuliaan yang sangat hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dapat kemuliaan yang sangat hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa-siapa yang terlibat dengan Badar ni memang dimuliakan oleh Allah. Allah muliakan. Dalam sallallahu alaihi Muhammad, satu peperangan, bila balik daripada peperangan tersebut, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kena fitnah. Telah berzina dengan Safwan. Jadi orang-orang munafik di Mekah ni ambil peluang ni cukup-cukup, Allahumma salli ala Muhammad, untuk sebarkan. Dia tak boleh nak jatuhkan Nabi, maka dia cuba untuk jatuhkan Nabi melalui keluarga Nabi SAW. Tuan-tuan tahu kisah tu kan? Kisah Sayyidina Aisyah tertinggal seorang-seorang dalam rombongan balik tu, tiba-tiba Safwan ni yang dia jadi orang belakang ni, sweeper ni, duk check kok ada barang tertinggal, tengok ada Aisyah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dia suruh dia memang dia jumpa, dia kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu je. Dia turunkan unta dia, suruh Sayyidina Aisyah naik atas unta, dia tarik balik. Sampai orang munafik tengok, itulah Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala peluang dia untuk depa nak buat fitnah. Tuan-tuan tahu tak, bila duk cerita fitnah pada Aisyah ni, orang antara yang percaya ialah orang Islam sendiri. Tuan-tuan boleh bayang tak? Yang percaya kepada fitnah kata Sayyidina Aisyah berzina ialah orang Islam sendiri, orang mukmin. Mula-mula orang-orang yang bukan Islam memang tak tersodok cerita lah. Orang Islam dah mula dengar, dah mula percaya. Ni geng muslimat ni yang duk mengaji dengan Nabi ni. Ni bukan ustaz, ni Rasulullah SAW. Sayyidina Aisyah ni, Allahumma salli Muhammad, bukan bini tu imam, isteri Rasulullah SAW, anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tuan-tuan, logik tak dia berzina? Kita tengok tak logik, tapi percaya. Nak cerita jahatnya fitnah ni. Takat kita tak ada apa lah tuan-tuan. Nak kita tak ada apa. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli. Jadi subhanallah tuan-tuan. Lalu dalam keadaan orang duk makin percaya, sampai ke Mithah ni, dia sendiri ni dia sepupu Sayyidina Abu Bakar. Kalau dia sepupu Sayyidina Abu Bakar, maksudnya dalam keluarga Abu Bakar ni, Sayyidina Aisyah ni lebih kurang nak menekan dia. Dia pun percaya, dia pun terpercaya juga. Waktu asal tu, bila orang, Allahumma salli ala Muhammad, orang Islam, antara orang Islam ada yang percaya. Orang Islam ni dia pun diam je, dia pun tak lawan, dia pun tak hujah balik, tak pertahan. Adalah sahabat-sahabat yang rapat cuba nak pertahan. Kebanyakan daripada wanita muslimah dan orang Islam diam aja. Dia dengar cerita tapi tak kata apa, respon tak, pertahan pun tak. Pasal nombor satu, dia pun tak tahu kisah ni betul ataupun salah. Kemudian dia pun tunggu wahyu. Kok ada wahyu yang turun untuk pertahankan Sayyidina Aisyah. Selagi Nabi pun diam. Nabi pun diam. Pada awalnya bahkan Nabi pun tak tahu kata benda ni orang duk bercakap kat luar. Bila Nabi dengar, kecewa, remuk, rendam hati Nabi SAW. Berubah wajah Nabi SAW. Nabi SAW balik ke rumah dalam keadaan wajah dia dengar cerita pasal isteri dia. Balik ke rumah, buka pintu, Sayyidina Aisyah tengok muka suami dia lain. Pasal apa lain ni? Lain ni bukan sebab Nabi tuduh, bukan sebab Nabi nak kata, tapi Nabi terkesan dengan apa yang orang duk kata. Sayyidina Aisyah duduk di rumah, dia tak tahu pun kata orang duk bercakap apa kat luar ni. Dia duduk sibuk dengan ibadat dia, duduk sibuk dengan kerja dia, duduk sibuk dengan suami dia. Dia tak pernah dengar orang pun duk bercakap, bukan Nabi kata kat dia. Bila tengok wajah Nabi SAW berubah lagu tu, dia start tanya orang pasal apa Nabi SAW, baru dia tahu kata orang duk kata kat dia setelah sekian lama.
Allah dia menangis lah tuan-tuan, dia sedih sungguh-sungguh, dia kata Allah je boleh bertahan dia. Dan dia Ustaz Muhammad. Lalu subhanallah, Allah berfirman, Allah turunkan ayat yang membersihkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha daripada fitnah. Bila turun ayat, orang paling gembira sekali Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mestinya lah, dan Nabi SAW lah, dan orang-orang Islam yang diam. Orang Islam yang kata dah mula susah hati. Antara orang yang sangat terkesan ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sendirilah. Anak dia. Tak boleh bayang kalau anak kita kenal begitu. Mestilah kita marah. Lepas tu pula, yang kawan yang percaya pula, yang duk bercakap pula tu, sepupu kita sendiri. Takat sepupu tak apa lagi, rapid pula dengan kita. Takat rapat tak apa lagi, kita pula duk pergi sponsor dia setiap hari. Duk pergi hantar beras kat dia, duk apa nak dia sekolah, kita bagi kadang baju lebih, dia miskin, kita duk tolong dia. Tuan-tuan terasa tak? Lagi terasa. Lah ni hang punya pasal aku duk tolong hang, tak pernah duk ingat. Aku punya duk jaga hang daripada ni sampai lah ni, daripada hang tak ada apa sampai hang ada. Tiba-tiba bila anak aku kenal gini, hang pun terlibat sekali. Pada muka hang, aku suka, aku tak nak bagi dah kan. Kita kalau kita lagu tu lah, gagak ni. Saya dah wakil kita, aku yang tolong hang, aku yang duk jaga hang, aku yang duk bagi apa semua tolong. Saya Muhammad, tiba-tiba hang gamak buat kat aku macam ni lah. Dia stop bagi. Dia tak bagi dah. Bila dia tak bagi tu dah sekalian, salih ala Sayyidina Muhammad, Allah turunkan ayat tegur Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu direct dengan ayat ni. Allah kata apa? Hendaklah salih ala Sayyidina mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tak suka Allah mengampuni kamu? Tahu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Baik wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ingin engkau mengampuni aku. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pergi bagi balik semua dekat Mithah. Saya sebab yang dulu dia biasa duk bagi dekat Mithah. Subhanallah sekalian. Tu nak abang kata apa? Dengar tu buat terus. Ni kita pun dengar sekarang ni. Dengar tu patut buat terus lah. Ni. Kawan mana tu, yang mana yang ada masalah dengan kita tu, tak payahlah sampai telefon dia. Tapi kalau terjumpa hari ni, terjumpa ke bila-bila ke, ingat balik ni apa kita mengaji hari ni. Lepas senyum, angkat tangan, bagi salam. Macam mana kita duk muamalah, kita duk bermuamalah dengan orang lain, macam itulah kita muamalah dengan dia. Betul? Boleh? Doa apa tahu dia doa apa? Jangan jumpa lah. Tak ada, kalau boleh tak ada jumpa. Ni. Macam mana nak translate, nak buat dia bagi jadi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Ali Imran 134. Ayat ini menjelaskan bahawa memberi maaf termasuk salah satu daripada sifat orang yang muhsinin, orang yang salih ala Muhammad, duduk melakukan, sentiasa duduk dalam kebaikan, orang yang ada sifat ihsan. Dan pada awal ayat tu Allah akan kurniakan syurga, yang syurga itu seluas langit dan bumi, kepada uiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu daripada sifat orang bertakwa yang akan dikurniakan syurga seluas pada langit bumi ni ialah wal afina 'anil nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Mu dapat syurga nu seluas langit dan bumi. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Dan Allah juga berfirman dengan ayat yang terakhir, wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur, dan barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. yakni orang-orang yang bersabar atas gangguan, atas tindakan, atas kezaliman, atas apa saja perbuatan orang dekat kita, dia bersabar. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli Muhammad, dan sesungguhnya dan Sayyidina Muhammad memberikan pemaafan. Dia sabar, maaf pula.
Orang buat zalim kat dia, dia sabar. Kemudian tak berhenti tentang sabar, maaf pula orang yang buat zalim kat dia. Oh subhanallah, tuan-tuan sekalian, saya jemaat ni merupakan yang kita baca ni ialah ayat-ayat Quran yang menjadi dalil tentang perintah Allah supaya kita ni sentiasa memberikan kemaafan. Perintah Allah untuk kita memaafkan. Susah nak buat. Banyak lagi ayat perintah dalam Quran yang kita dah cuba buat. Daripada kita tak tahu dulu, kita tak buat. Kemudian kita dah tahu, kita dah start buat. Sama juga dengan yang ni pun. Yang ni pun dulu mungkin kita tak tahu. Kita rasa macam tak apalah benda tu dia yang buat salah kat aku. Patut dia lah meminta maaf kat aku. Sungguh tuan-tuan, bila kita buat salah kat orang, kita kena minta maaf kat orang. Tapi kalau orang buat salah ke kita, Allah perintah kita untuk memaafkan orang. Walaupun kita tak berdosa kalau kita tak maafkan. Tapi dah Allah suruh kita maaf, dia dah maafkan. Tuan-tuan nak tenang, tuan-tuan maafkan. Tidur malam-malam, tuan-tuan niat dalam hati tersebut, siapa saja yang ada masalah dengan aku maafkan. Kita orang yang buat jahat dengan kita, lagi besar jahat dia buat, lagi kita ingat. Jangan. Yang tu lah orang pertama yang lintas dalam kepala kita ni, yang kita maafkan dia. Yang jenis buat salah sikit-sikit, yang jenis sikit-sikit tu kita kan bukan perasan sangat, bukan ingat sangat. Faham tak? Yang tu maafkan secara umum, bagi kemaafan umum. Tapi ada orang yang buat jahat kita sungguh-sungguh, yang besar kejahatan dia, yang kita berasa sungguh, kita kenal sungguh, kita nampak sungguh ni, tahu, bayang dalam mata kepala kita ni waktu kita nak tidur tu, aku maafkan dia sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh aku maaf. Tidur tu tidur tenang aja. Pasal apa? Dah tak ada siapa pun ada masalah dengan kita, kita pun tak ada masalah dengan orang. Dan kata Imam Nawawi dan ayat-ayat lain dalam bab ini cukup banyak dan cukup terkenal. InsyaAllah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada hadis yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang pertama tentang Allahumma salli ala Muhammad, memberikan kemaafan. Cerita bagaimana Nabi SAW didatangi malaikat Jibril alaihissalam untuk angkat 2 gunung hempak dekat penduduk Taif. Pak ni Nabi buat apa? Kalau kita lah ada orang buat apa panggil kita ni, main malaikat dah, mau tak saya angkat bukit ni, bukit Aping ni. Letak atas kepala dia, angkat, bukan takat bukit Aping, bukit Mutajab, bukit Beruang, angkat semua, angkat letak atas kepala dia. Pasal apa? Pasal dia dislike, dia tak like kita punya komen. InsyaAllah dan sahabat Muhammad, kita jumpa lagi. Esok kita jumpa lagi dalam surah Tuna. Berhenti awal ni pasal lagi ada perhimpunan kita sahabat Muhammad di madrasah kita ni, insyaAllah. Cukup sekadar tu. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Terima kasih sahabat-sahabat yang ikuti di TikTok, dan terima kasih yang telah memberikan Allahumma salli Muhammad gift pada pagi ini. Saya doakan supaya Allah menggantikan dengan gantian-gantian yang terlebih baik di dunia hingga akhirat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga yang mengikuti secara langsung di Facebook. InsyaAllah semoga Allah menggunakan kebaikan, manfaat yang dapat kita ambil pada pagi ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna